Alhamdulillah, kita bersama di segmen Ceramah Agama pada pagi ini. Kita akan memperkatakan Islam dan hiburan. Memanglah dalam kehidupan ini kita memerlukan hiburan, tapi bentuk hiburan macam mana dan bentuk hiburan macam mana yang ditegah dalam Islam. Jadi kita akan terus bersama dalam bahagian kedua ini dengan penceramah undangan kita yang mulia Ustaz Haji Hanafi bin Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Bagaimana Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Jadi sekarang musim haji ni, jadi jemaah-jemaah haji kita sudah pun semuanya berada di kota suci Mekah. Alhamdulillah. Kita mendoakan semoga jemaah haji kita akan dalam keadaan sihat walafiat. Dan baru saja kita melangkah ke tahun 2006. Di mana dalam setiap kali menyambut tahun baru itu kita akan dihidangkan dengan macam-macam pesta Ustaz ya. Hiburan-hiburan. Sehingga mendatangkan artis-artis untuk menarik perhatian orang ramai, khususnya peminat-peminat hiburan. Dalam pada itu pastinya lah pihak penganjur mengaut keuntungan dan orang ramai pula berhibur dengan hiburan-hiburan yang disajikan. Jadi bercakap dengan dari sudut pandangan Islam, macam manakah Islam dan hiburan yang akan kita sentuh kali ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Daud. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita ni bersua kembali dalam siri ceramah Rampai Pagi, dan seperti mana yang Tuan Haji Daud telah sebutkan, insyaallah pada pagi ini saya akan menyambung tajuk Islam dan hiburan, di mana lebih kurang kira-kira 2 minggu lepas saya memperkatakannya itu sebelum tahun baru juga. Itu yang kita perkatakan mengenai Islam dan hiburan, tapi mungkin banyak lagi kita nak perkatakan, sedikit sebanyak perlu disambung. Jadi saya cuba menyambungnya pada hari ini sebagai untuk memberikan satu gambaran macam mana Islam dan hiburan itu. Dan juga seperti mana Tuan Haji Daud sebutkan tadi, waktu ini jemaah-jemaah haji kita berada di Makkah, termasuklah isteri saya sebenarnya. Alhamdulillah. Dia berada di Makkah. Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan juga jemaah-jemaah haji kita semua mendapat haji yang mabrur, dapat kekuatan, kesihatan fizikal, kesihatan rohani, kesihatan mental dan kesihatan emosi untuk meneruskan sebagai dhuyuf rahman, sebagai tetamu Allah ini, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita berbincang mengenai Islam dan hiburan. Jadi sebelum saya memperkatakan lebih lanjut, saya cuba akan memberikan satu imbas kembali apa yang saya pernah sebut secara ringkaslah pada ceramah yang lepas, di mana saya telah mengatakan bahawa di era ICT ini, Information and Communication Technology, pengaruh hiburan sudah menyelinap hampir ke seluruh hidupan kita ni. Di rumah-rumah, masuk ke bilik tidur dan sebagainya, dengan handphone, dengan internet dan sebagainya. Okey. Jadi pada asasnya saya sebutkan pada minggu lepas bahawa sebenarnya hiburan ini merupakan fitrah. Fitrah semula jadi manusia. Maknanya keperluan manusia itu sebagai insan, sebagai manusia perlu pada hiburan. Dan saya juga memperkatakan mengenai hiburan ini berkait rapat dengan konsep estetika. Maknanya yang menjurus kepada nilai keindahan dan keseronokan. Ini konsep estetika ni. Jadi ini sesuai dengan mana dalam satu hadis Rasulullah SAW bahawa Innallaha jamil yuhibbul jamalnya. Allah itu cantik, Allah itu indah, dan Allah suka pada satu yang indah, satu yang keindahan. Jadi ini konsep estetik ini yang kita ingin bahawa keindahan ini, keindahan yang Islam ingin terangkan, tapi ada cara, ada kaedah, ada garis panduannya. Macam mana yang kita dan juga saya juga memperkatakan dulu mengenai Al-Quran juga menyebut tentang istilah zain, maknanya yang bermaksud menghias atau mengindahkan. Di mana contohnya Allah berfirman bahawa Allah kata kami telah menciptakan bintang-bintang di langit dan kami hiasi langit itu untuk orang yang memandangnya. Cantiknya langit itu dihias dengan bintang. Ini seolah hias itu istilah memperindahkan. Ini juga konsep estetik dalam Islam yang Islam ingin terangkan kepada. Maknanya kita ni, kalau Allah cantik dan Allah menghias dunia dengan cantik, berarti Allah suka pada keindahan.
Dan juga Al-Quran juga menyentuh mengenai perkara yang menyenangkan dan menyeronokkan, di mana di antaranya Allah mengatakan zuina linasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah dan seterusnya, dihias bagi manusia kesukaan pada benda-benda yang diingini, keseronokan, yaitu perempuan-perempuan, anak penak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas, dari perak, kuda peliharaan, binatang-binatang ternak, kebun-kebun, semuanya itulah kesenangan hidup di dunia. Kesenangan yang menyeronokkan. Dan ingatlah di sisi Allah akan ada tempat kembali yang sebaik-baik, itu syurga. Jadi Allah juga memperkatakan mengenai keindahan. Dan juga saya juga menyentuh mengenai tentang hiburan yang melampaui batas, yang merupakan helah syaitan yang cuba menghiasinya agar nampak indah, tapi pada hakikatnya adalah tipu daya syaitan. Karena syaitan pandai menghias. Kalau Allah menghias, tapi syaitan caranya menghias lain. Dalam firman Allah, dalam satu firman Allah memfirmankan bahawa mengatakan yang maksudnya syaitan menghias supaya nampak indah dipandang baik perbuatan mereka yang buruk itu. Dan ingatlah Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi syaitan menghias juga yang jahat, macam nampaknya baik, contohnya menggunakan nama istilah hiburan lah, ini bagus, atau fitrah, tapi sebenarnya ini sudah melampaui batas, sudah lari daripada garis panduan. Jadi pada hari ini saya akan menyentuh sedikit sebanyak mengenai isu nyanyian daripada pandangan Islam ini. Satu nyanyian. Dulu saya menceritakan konsep, secara konsepnya apa ada hiburan, keindahan, fitrah manusia. Pada hari ini saya akan sentuh sedikit sebanyak. Di antaranya lah isu nyanyian daripada pandangan Islam. Sebelum itu Ustaz, melihat kaijawan juga dan sesuatu yang cantik itu juga sebagai satu hiburan. Satu hiburan semua. Hiburan yang terlalu luas. Bukan semata-mata kita berkonsep. Kita pergi ke pantai, hiburan semua. Kita melihat alam semula jadi. Malahan Allah menyuruh kita sirun fil ardi, berjalanlah kamu di muka bumi ini, fanzuru kaifa kana akibatul lil mukadzibin. Artinya untuk melihat lagi, Allah kata macam mana kesan-kesan orang yang mendustakan. Jadi kita melihat, saya berjalan lihat kesan sejarah. Contohnya kesan orang mendustakan zaman-zaman Fir'aun, zaman-zaman Firaun, melihat, ataupun mungkin yang kesan contohnya tsunami yang baru-baru ini macam mana. Itu kesan-kesan itu. Jadi disuruh. Jadi kita melihat keindahan, itu keindahan. Malahan keindahan dalam contoh dalam permainan pun. Sukan pun jadi satu keindahan. Tapi sekarang kalau sudah berkelahi apa dah indah. Untuk persahabatan, untuk kita sebagainya itu. Ini semua adalah merupakan hiburan-hiburan. Malahan dalam TV apa semua kartun lagi kanak-kanak hiburan. Tapi macam mana kita nak hiburan untuk sesuaikan dengan kehendak Islam? Contohnya ini yang kita akan sentuh sedikit sebanyak. Jadi di antara isu inilah kita memperbincangkan mengenai nyanyian. Jadi dalam Al-Quran tidak menyentuh perkara nyanyian secara khusus, secara langsung. Tidak terdapat ayat yang jelas membenarkan dan tidak pula melarang. Jadi maknanya Quran indah jelas dan ada ayat yang membenarkan nyanyian, tapi indah juga ada ayat yang melarang menyanyi ini dalam Al-Quran. Tapi dalam Quran ada menyebut beberapa istilah, contohnya istilah ini suara, saut. Suara itu sebagai suara, tapi suara sahajalah dalam Islam. Ada beberapa ayat dan juga dalam beberapa ayat lain Allah menyebut mengenai perkataan lagwa, yang lagha katanya, sebut lagha, percakapan yang tidak berfaedah. Kalau lagha, cakap yang kosong, cakap borak, anda bertantun dan faedah, percakapan daripada suara. Ini ada disebut Al-Quran, tapi tentang nyanyian secara khusus tidak disebut dalam Al-Quran. Tetapi ayat saut dan ayat lagha ni juga disebut, tapi bukanlah secara khusus merujuk pada kenyanyian, pada nyanyian enggak, tapi menyebutkan bahawa manusia ni kita suara, kita ada kadang-kadang dilarang pada perkara yang lagha, yang bercakap-cakap kosong, yang tidak berfaedah, yang melalaikan dan sebagainya. Suara-suara macam suara manusia, suara burung, suara binatang. Saya terangkan keindahan mendengar suara burung itu keindahan kadang-kadang. Mendengar lagu Al-Quran yang cantik pun satu keindahan. Mendengar cara konsep yang sesuai dengan Islam pun satu keindahan, keseronokan. Hatta dalam ayat tadi menerangkan bahawa kita ni memelihara kuda-kuda apa sebagainya yang untuk kita ni menggunakan keinderaan, kuda yang cantik untuk kalau zaman sekarang mungkin ni kereta-kereta sebagainya yang kita gunakan. Satu yang indah kita suka pada. Manusia suka pada yang lawa, pada yang cantik. Itu asasnya. Itu asasnya. Tapi dalam hadis terdapat perkataan ghina yang merujuk pada maksud pada lagu atau nyanyian. Ghina ni. Dalam satu hadis Rasulullah daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, itulah berkata yang maksudnya ni agak panjang hadis ini. Jadi maksudnya ialah
Siti Aisyah berkata, Rasulullah SAW masuk ke rumah, sedangkan ada bersamaku 2 orang jariah perempuan yang sedang menyanyi. 2 orang gadis atau hamba perempuan yang sedang menyanyi. Istilah di sana digunakan Tughanniyan ya, 2 orang yang menyanyi ya, dengan lagu bi ghina. Ghina ni istilah lagu, dengan lagu yang menyanyi. Lagu itu ya lagu peperangan Bu'ath, peperangan waktu zaman Ansar lah. Lalu baginda berbaring, Rasulullah berbaring. Bila masuk ke rumah itu, bila melihat ada perempuan menyanyi, berbaring, memalingkan muka baginda ke sebelah lain. Ini dia menghadap tapi di paling kanan lain. Kemudian masuklah Sayyidina Abu Bakar dan menengkingku. Siti Aisyah kata, ini bapa Siti Aisyah Sayyidina Abu Bakar dimarahinya lah, dihardiknya lah ya. Antaranya Sayyidina Abu Bakar berkata, alat-alat bunyian syaitan dekat Rasulullah, dia kata. Lalu Rasulullah SAW memalingkan muka baginda kepadanya, kepada berpaling balik tadi. Adanya berkata pada Abu Bakar, biarkanlah mereka. Wahai Abu Bakar, biarkanlah mereka. Hadis ni panjang lah, kerana waktu itu disebutkan hadis ni lagi bahawa waktu itu lah hari perayaan hari raya dan sebagainya. Jadi maknanya dalam hadis ini macam mana pun ada beberapa ni lah hadis riwayat pada Muslim, dan banyak hadis ini pun lebih kurang tak silap saya dalam hadis dalam bab salatul Aidin, dalam salat hari raya, dalam babnya hadis ini ada lebih kurang 4 atau 5 hadis yang seakan-akan sama lah hadis ini, dalam menyebut mengenai nyanyian ini. Jadi daripada hadis ini, para ulama berbeza pendapat dalam menghuraikan hadis tentang nyanyian. Perbezaan pendapat ini diantaranya disebabkan perbezaan jenis nyanyian. Di zaman jahiliyah, kalau zaman jahiliyah dulu, itu zaman sebelum Islam lah, nyanyian ini dikaitkan dengan pelayan, dikaitkan dengan majlis-majlis arak, dengan lelaki-lelaki yang yang kalau zaman mungkin mancor dengan apa yang licin. Zaman dulu orang Arab selalu berjanggut yang licin mukanya apa sebagainya, yang boleh mengundang kelakuan yang tidak mermor. Itu zaman jahiliyah. Satu ulama bila melihat macam ni, satu ulama ni lebih ruang untuk menyekat supaya tidak terjadinya perkara-perkara yang tidak ingini, maka ada yang mengatakan bahawa nyanyian ini adalah tidak dibenarkan kerana takut terjerumus kepada lembah-lembah seperti ini. Seperti mana juga contohnya dalam satu hukumnya bahawa peringkat awal perempuan dilarang menziarah kubur. Takut zaman kalau menziarah kubur itu menangislah, meraunglah apa sebagainya. Tapi kemudian Rasulullah membenarkan setelah iman mereka kuat dan sebagainya, mereka melakukan, maka dibenarkan perempuan pergi bersama untuk ziarah kubur. Tapi peringkat awal dilarang. Jadi mungkin ulama melihat demikian, maka ada yang ulama katakan bahawa dia tidak mengharuskan nyanyian ini, tidak mengharuskan. Tapi kita lihat beberapa ulama, contohnya Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, dalam kitabnya yang memang masyhur tu, kitab Ihya Ulumuddin. Sebut Ihya ni kebanyakan kita tahu apa kitabnya ni, diterjemahkan banyak dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa lain-lain pun. Ihya Ulumuddin ni ada berapa, dalam 10 jilid ke apa sebagainya, telah membicarakan peranan nyanyian terhadap hati manusia. Ini Imam Ghazali kata, macam mana nyanyian ini dan hubungan dengan hati manusia. Cuba kita lihat apa Imam Ghazali kata. Imam Ghazali kata, hati adalah tempat duduknya rahsia kekayaan dan lombong permata yang tidak ternilai. Di sana terletak permata yang paling berharga, seperti mana api yang tersembunyi di dalam batu dan besi. Api itu terpendam seperti mana air berada di dalam bumi yang terbawah sekali. Tiada ada cara untuk membangkitkannya dari tidurnya kalau tidak menggunakan kemerduan suara. Irama nyanyian, Imam Ghazali menyambung lagi, irama nyanyian mengeluarkan apa yang tersembunyi dalam hati dan lantas mewujudkan rasa kesenangan dan keseronokan. Bila hati diulit oleh nyanyian, ia akan meluahkan sifat-sifat berkualitinya dan juga rasa bersalahnya. Jadi ini Imam Ghazali terangkan dalam kitab Wahyu. Maknanya hati ini, ada kata, sebenarnya ada terpendam satu rasa seperti mana api terpendam dalam batu dan dalam besi. Tapi kalau api itu digirisnya orang kata ni, batu api itu akan keluar apinya.
Basia tu kalau kita ni tukul apa semua merancit apinya sebagainya itu ni. Itu macam itulah juga hati dia. Ia berada di bawah tanah macam sekarang ni kalau kata ni anggap macam ni lah minyak kali di bawah tu. Tapi macam mana mengeluarkan minyak tu? Orang nampak tapi dengan drilling apa sebagainya. Macam itulah juga yang ni rasa yang terpendam itu bara api sebagainya tu akan keluar apabila mendengar melodi-melodi ataupun nyanyian-nyanyian yang merdu dan indah. Keseronokan itu akan terkeluar. Akan terkeluar. Dalam kitab Qiyamah Sa'adahnya, satu lagi kitab yang lain, Imam Ghazali ada menulis pula. Di antaranya apa yang disebut Imam Ghazali kata, apa dia kata? Kesan muzik dan tarian, tarian golongan orang Sufi. Orang Sufi pun sebenarnya ada cara-cara tarian mereka, cara dengan rentak-rentak mereka. Tapi yang tidak bercampur lagi perempuan lah, yang mengikut syariat lah. Tapi dalam mereka membaca, seperti macam kita ni macam rahaban, baca apa, membaca puji-puji Allah, sambil mereka membuat pergerakan-pergerakan tertentu. Jadi kesan muzik dan tarian golongan Sufi ini sangat mendalam pada hati, di mana sifat semula jadi hati itu mudah bertindak balas dan condong pada pengaruh emosi. Jadi Imam Ghazali katakan hati ini yang mudah, kalau kita ni bagi satu reaksi dia akan cepat memberi reaksi. Aksi dan reaksi. Dan ia condong kepada pengaruh emosi, pengaruh perasaan kita ni. Ibarat kipas, apabila dikipas pada bara, maka bara akan menyala. Api cinta yang terpendam dalam hati itu akan bersemerak. Tidak kira cinta bersifat keduniaan, nafsu atau ketuhanan dan kerohanian. Jadi kalau dalam hati itu ada cinta kepada Allah, bila dia diberikan dengan tarian dan dengan nyanyian dan sebagainya, akan menyemerakkan cintanya kepada Allah. Tapi bagi siapa yang hatinya penuh dengan kerendahan nafsu keduniaan dan sebagainya, pada hawa nafsu yang rendah-rendah, itu juga akan mengeluarkan rasa cintanya yang tidak. Jadi terpulang apa jenis di dalamnya tu. Tapi yang diterangkan di sini, kesan muzik dan tarian boleh mengeluarkan ni. Umpama kipas yang akan menyalakan bara api itu supaya bertambah lagi, marak macam lagi. Jadi begitulah kesan daripada nyanyian dan juga kesan daripada hiburan-hiburan. Benar, ia boleh menyemarakkan, tapi harus diingat apa yang ada dalam itu akan terkeluar. Sifat-sifat sama ada yang sifat-sifat yang berkualiti ataupun sifat-sifat yang lainnya. Sebagainya. Itu yang akan terkeluar dalam hati kita. Jadi kalau daripada apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali ni, kalau kita lihat sekarang ni, kalau cuba kita bincang pula, Imam Ghazali juga menerangkan ada 7 jenis nyanyian yang dipuji, dia kata. Di antara nyanyian, maksudnya cara menyanyi lah, cara yang pertama mungkin nyanyian jemaah haji yang membangkitkan keinginan untuk menziarah Kaabah dan tempat-tempat suci lainnya. Ini nyanyian yang jemaah haji kan. Yang kita biasa di antaranya yang kita labbaik Allahumma labbaik sebagainya. Atau nyanyian lain yang bila kita mendengarnya setengah tu rindukan naik hajinya, rindukan menziarah Baitullah sebagainya tu, rindu kepada makam Rasulullah sebagainya tu. Ini kalau kita ni bersalawat macam tu, jadi ini boleh menimbulkan rasa sebab tu dalam hati tu. Kalau sudah ada orang yang tahu pernah ke sana menziarah, dia tahu bila sebut Kaabah tu Allah teringat. Jadi menghidupkan, membangkitkan, menyemarakkan balik rasa cinta yang ada tu. Tapi bagi orang yang dah dan kisah apa Kaabah apa itunya, tapi kalau disebut kelab malamnya capat dia gitu. Itu terpulang apa yang dalamnya tu. Apa yang dalamnya tu. Satu. Yang kedua, nyanyian yang menyuruh para pejuang untuk berjihad. Ini berjihad. Kalau mesti berjihad. Ini berjihad kan. Marilah pejuang-pejuang Islam kita berjihad. Zaman-zaman dulu suruh berjihad, apa menentang kebatilan, berjihad menjihad. Kalau kita lagu patriotik. Patriotik lah, lagu patriotik sebagainya. Berjihad apa sebagainya itu menyuruh kan, jadi naik semangat ni. Ini sebagai seorang yang ingin membuat satu jasa atau ingin terlibat dalam perjuangan sebagainya. Malah untuk berjuang ini bukan saja mestinya dalam perang, tapi berjuang untuk kebaikan, untuk membantu orang. Contohnya kalau kita melihat contohnya kesan sekarang ni apa, kita ni ada kutipan derma untuk Pakistan sebagainya. Kita lihat macam mana anak-anak Damit di sana. Jadi kita ni mesti bersimpati, nyanyi yang menyuruh kita bersimpati. Jadi akan mendorong kita ni, mendorong kita ni membantu, membuat amal-amal untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik ini. Itu kesan pada nyanyi, menyuruh kepada kebaikan maknanya. Menyuruh.
nyanyian di medan perang. Tadi cara umum ni medan perang pula untuk merangsang pahlawan untuk berperang. Kalau berperang semua tu musuh kamu sebagainya tu ini. Ni lah dalam perang ada gendang perang lah sebagainya, macam berperang gendang kalau macam-macam lagi lah supaya kita ni berperang apa sebagainya. Jadi untuk merangsangkan para pahlawan untuk berperang. Yang keempat, nyanyian kekesalan untuk melahirkan keinsafan atas dosa-dosa yang lalu yang seperti mana dilakukan oleh Nabi Daud. Nabi Daud dia pernah membuat kesilapan. Jadi antara kesilapannya itu maka dia sehingga dia bersujud kepada sampai diterangkan sampai batu punya melupak punya orang tadi. Dia melihat terbaik sebagainya. Macam mana juga Rabiatul Adawiyah pun pernah juga dalamnya ilahi lastulil firdaus sebagainya. Wahai Tuhan, aku tidak layak untuk surga firdausmu. Tapi tidak pula aku sanggup menerima siksa nerakamu. Itu yang dia dalam Raihan mengatakan sebagai lagunya lah, iktiraf atau sebagainya tu. Tu nyanyian itu yang melahirkan keinsafan. Tadi insaf, ya Allah, kita ni banyak dosa. Ampunkanlah dosaku ya Allah, supaya mengenangkan dosa-dosa ni, mengenangkan. Jadi menjadikan tadi insaf, kekesalan, melahirkan keinsafan. Nyanyian macam ni pun dia dalam Islam pun adalah terpuji. Mengingatkan kita ni bahawa kita ni cepat-cepat bila buat dosa, cepat-cepatlah kita bertaubat, kembali kepada Allah, menyesali perbuatan kita ni dan sebagainya. Seperti juga lagu-lagu wirid dan zikir ya. Zikir sebagainya. Subhanallah walhamdulillah. Itu ada irama macam sebagainya itu ini. Nama-nama Allah juga. Nama-nama Allah juga sebagainya. Itu jadi mana sesuatu yang dapat menyemarakkan ini kita sebut cinta kepada Allah ni kali mungkin. Ni nyanyian di hari perayaan agar mewujudkan kegembiraan. Di hari perayaan macam tersebut tadi waktu Aisyah atau Siti Aisyah tu kan ada hari perayaan, hari raya, hari perayaan, hari sebagainya. Macam mana juga yang ditunjukkan oleh orang-orang Madinah ketika Nabi balik daripada ekspedisi Ridwan, atau apabila Rasulullah datang berhijrah dari Makkah, fala al-badru alaina min saniyatil sebagainya tu, ataupun dalam kata malah dalam kata zikir Syaraful Anam tu salah kan. Tadi sebut juga kan, anta badrun anta syamsun anta nurun fawqa nuri, engkaulah bulan, engkaulah bintang, engkaulah badrun bulan purnama, engkaulah matahari, engkaulah nurul fawqa nuri, engkaulah cahaya atas cahaya. Jadi kita ni memuji, jadi kegembiraan. Kalau kita ni ada contohnya, kita ni biasa orang Brunei kita ni ada majlis menyong, kita ni majlis berzikir, kita ni melahirkan kesyukuran. Itu cara. Tapi kalau cara-cara yang asalkan cara itu tidak bertentangan Islam, maka nyanyian seperti itu dibenarkan. Dibenarkan. Nyanyian itu dibenarkan. Jadi boleh kita ni untuk kita ni mengekspres. Malahan kalau dalam hari raya pun kita ni ada dengan takbir kita ni yang khusus, yang lagu itu pun diantara. Tapi yang lain selain itu boleh, asalkan yang penting untuk tujuan menggembirakan dan tidak lari daripada garis panduan apa yang Islam tetapkan. Ini macam tadi yang Tuan Haji Daud sebut, nyanyian untuk menambahkan kecintaan kepada Allah. Mungkin selain daripada Al-Quran, mungkin menyanyi Asmaul Husna, kan, nas'aluka Allah, nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa, ataupun nyanyi lain yang memuji-muji Allah untuk menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan yang diantara ada yang dengan sesuai dengan muzik apa sebagainya, contohnya yang banyaklah nasyid-nasyid yang sekarang ni dengan tarsyih dan sebagainya, atau nasyid-nasyid moden sekarang ni, semuanya yang penting ialah tujuan itu untuk menambahkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipuji. Dan nyanyian sama ni orang-orang sufi lah, terangkan tadi, di mana seorang itu mengharap cinta dan keridaan Allah. Dia banyaklah nyanyian sebagainya. Macam termasuklah di antara kita ni, kalau kita melihat dalam zikir Syaraful Anam itu banyak yang membantu memuji-muji, bercinta pada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keredaannya dan sebagainya. Jadi semua nyanyian ini di antaranya mengenai tujuh nyanyian yang dipuji. Jadi kalau kita lihat dalam senyum merangkumi, tapi masalahnya macam mana caranya? Bolehkah nyanyi atau kita ni macam mana cara kita ni buat apa sebagainya? Mungkin ini kan, tapi ini sebagai satu bidang yang disebut oleh Ghazali. Di antaranya maknanya nyanyian tu ada yang dibolehkan, tidak semua dilarang. Seperti termasuk juga kalau macam kita ni lagu-lagu dakwah, lagu Selimut Putih. Lagu Selimut Putih itu mengingatkan kematian. Lagu memberikan kesedaran, keinsafan. Kita ni berdosa dan sebagainya. Lagu yang contohnya malahan yang contohnya kalau lagu Raihan apa ni, dia kata Allahu dia kata sebagainya, kau kebesaran Allah sebagainya, itu ini dia pergi kawan sebagainya, melihat kebesaran sebagainya. Itu adalah lagu-lagu yang sebenarnya menghibur,
Tapi dalam berhibur tu kita ada satu yang boleh mendapatkan kita ni keseronokan dan juga mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Ada juga satu lagu yang memberikan kesedaran kita. Lagu ini walaupun kita hidup 1000 tahun tanpa sembahyang, hidup kita tidak bermakna. Sepohon kayu, sepohon kayu, sepohon kayu daunnya rimbun. Kan, sepohon kayu daunnya rimbun. Lebat bunganya, buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang tak ada gunanya. Itu di antara sebenarnya itu puisi-puisi yang memberikan kesedaran kepada kita ya. Ya, sebab itu juga dalam kalau kita dalam Quran, mungkin saya dalam Quran ada memuji golongan-golongan penyair. Dalam surah Asy-Syu'ara saya penyair khas satu surah itu surah para penyair. Tapi disebutkan di sana ada penyair yang dipuji, di antaranya penyair zaman Rasulullah seperti Hasan bin Thabit, seperti Abdullah bin Rawahah, itu penyair yang dipuji, yang memuji Rasul. Tapi ada juga penyair yang menentang Islam. Ini golongan jahilah. Jadi ada penyair yang dipuji dalam Quran, Allah puji. Ada juga penyair yang dikeji oleh Allah karena mereka tu syair mereka tu cuma membesarkan yang bukan Allah, mensyirikkan orang ataupun menentang Islam dan sebagainya. Hatta diterangkan Quran itu pun sebagai satu cabaran kepada, kan zaman Rasulullah tu orang berbangga dengan ilmu syairnya yang hebat-hebat, kesenian untuk hiburan mereka syair zaman dulu. Jadi siapa yang paling hebat syairnya digantung syair mereka di Ka'bah atau sebagainya. Tapi apabila Quran turun, tercengang mereka sehingga orang mula-mula mengatakan ini Muhammad ni sihir yang pasal main dengan ini. Tapi bila mendengar tercengang. Ini kita buatan Muhammad ni, bukan sunnah Allah. Tapi Allah cabar lagi dalam ayat Quran. Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina faqtu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Allah kata, jika kamu ragu, Allah kata, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, atas apa yang kami telah turunkan, ayat Quran yang turunkan itu, maka Allah kata faqtu bi suratin, ambil satu surah seumpamanya min mislih, panggil syuhada kamu, saksi kamu selain Allah, in kuntum shadiqin. Tapi Allah kata fa ilam taf'alu wa lam taf'alu, kamu tidak mungkin membuat dan tidak akan dapat membuatnya. Fa ilam taf'alu wa lam fattaqu naral lati waquduhan nasu wal hijarah, maka takutlah kamu akan azab Allah, akan azab Allah itu yang mana. Satu perkara juga Ustaz, macam mana dengan lagu-lagu sindiran umpamanya, macam seperti lagu bos. Ada lagu bos yang suka mengampu kepada bos dan sebagainya. Saya kira lagu ini sebagai lagu-lagu sindiran. Jadi macam mana dengan lagu-lagu berbentuk seperti ini? Kalau tujuan sindiran itu untuk ada mesej kebaikannya dan tidak kata orang secara khusus kepada seorang tertentu sebagainya, mungkin secara umum untuk seperti tadi berceramah juga. Kalau kita berceramah pun katanya menyebut ini tidak patut, dan lagu pun sebagai kali orang kan berceramah, orang suka mendengar ceramah. Janganlah kita ni dalam berceramah, janganlah kita ni bersifat sombong, jangan kita ni bersifat ego. Mungkin ada setengah orang tu, mungkin ada setengah orang yang minat berceramah, ada setengah orang yang minat. Tapi mungkin dalam lagu kita sampaikan mesej-mesej demikian, asalkan lagu tu kita ni kan bincangan tidak ada melanggaran batas-batas. Yang kedua, jangan sampai kata orang menjatuhkan air muka orang tertentu khususnya. Ini kalau tersebut sebagainya, tapi secara umum itu sebab itulah dia mungkin sebagai ganti ceramah. Kali orang kalau ceramah siapa ya, alah ceramah. Tapi kalau lagu nyaman, tapi dalam lagu tu dimasukkan contohnya sindiran apa sebagainya, itu ini seperti lagu Rabbani contohnya selamat tinggal rupanya lagu tu mengingatkan kita kepada kematian atau sebagainya lah. Dan kemudian kita lihat macam mana di antara sedikit sebagainya, mungkin masa agak menurut satu panduan ni, menurut ulama terkenal di zaman kita, iaitu Yusuf Al-Qardawi, sekarang ni masih hidup lagi, dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam, dia kata ada batas-batas tertentu yang mesti dijaga semasa dalam sesuatu majlis nyanyian. Ini di antara batas-batasnya yang kita ni mesti jagalah. Pertama dia kata, di antaranya intipati nyanyian itu mestilah tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Contohnya, sekiranya nyanyian itu memuji-muji arak dan mengajak orang meminum arak, menyanyi dan mendengarnya itu adalah haram. Menyemarakkan rasa cinta terhadap Allah. Dalam hati manusia itu terpendam cinta hiburan, tak menyemarakkan cinta. Jadi kalau katakan untuk kepada itu adalah haram, maka arak itu haram. Ini akan bertentangan kalau seperti sekarang ini orang kata yang disebut di negara jiran yang hebat sebagai black metal.
Ini juga itu sudah sampai dengar sampai menyerang minyak ayat Quran. Sampai mereka menunjukkan bahawa itu sudah yang bertentangan dengan Islam, ya, bertentangan dengan Islam. Itu tidak boleh. Itu memang jelas kalau sudah, ya. Tapi kalau yang indah macam itu mungkin dapat diterima. Kemudian walaupun intipatinya ini tidak bertentangan dengan Islam, adab-adab ketika menyanyi itu boleh menyebabkan ini haram sekiranya. Sebagai contoh, nyanyian itu ada gara-gara pergerakan lucah atau seksual. Walaupun kan mungkin bagus dicerita, sebut ingatlah kita mati contoh. Tapi cara penyampaian, cara itu mungkin ada unsur-unsur. Dari segi pakaian ya apa sebagainya. Ada yang benda-benda yang tidak sesuai dengan Islam dan sebagainya. Caranya mungkin tarian-tarian yang dilakukan yang tu walaupun kali bagus sebagainya itu ya. Yalah tapi caranya tu itu juga haram. Adab persembahannya itu kena jaga juga. Adab dan persembahan itu kena jaga. Cara macam mana kita menyampaikan itu. Itu juga kena jaga adab-adab. Jangan sampai itu. Jangan sampai walaupun mungkin seni katanya bagus. Tapi cara persembahannya tidak sesuai sebagainya. Seperti itu saja. Pakaiannya tidak sesuai apa sebagainya. Mungkin tarian-tariannya yang mengiring peneringnya itu pendebetan itu apa sebagainya. Maka itu bukan caranya. Bukan cara, itu tidak diterima dalam Islam. Kemudian yang ketiga, Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa Islam menentang sesuatu yang berlebihan dan melampaui batas. Walaupun dalam ibadah. Kalau dalam ibadat sendiri pun kalau tadi berlebihannya, maksudnya sampai mengabaikan tanggungjawab petani, itu akan pergi berdakwah, tinggal keluarga, anak bini, atau ketanikan berisi beribadah bersembayang, tapi kerajaan yang penting, karena sampai penting saja penting mana ke masjidnya. Padahal kaji kena bayar tu. Ke masjidnya. Padahal itu amanah, tapi tinggalkan tanggungjawabnya orang menunggu ramai aja, bukan waktu berehat pergi ke nganu pulang ke surau ke masjid apa. Itu indah sesuai karena ia dibayar gaji. Lainlah kalau dibayar gaji macam imam di masjid. Itu lain cerita. Contohnya lah, ini yang dia contohnya itu. Jadi kalau macam itu, kalau yang berlebihan itu sesuatu walaupun ibadah, bukan. Jadi boleh juga dianggap sesuatu yang tidak diterima oleh Islam. Okey. Jadi aktiviti seperti ini tidak memerlukan pembezaan masa terlalu banyak. Jadi kalau tani jangan terlalu menggunakan masa ke tani itu berlebih-lebihan sehingga dalam hiburan terlalu banyak tani masa ke tani sehingga tanggungjawab yang lain asasi yang ke tani abaikan. Itu maknanya. Jadi itu bertentangan Islam juga. Walaupun baik tujuan, tapi jangan terlampau ke sana saja, yang lain lupa. Tani abaikan. Ini secara ringkas mungkin segi masa. Kemudian Yusuf Al-Qaradawi mengatakan setiap individu merupakan hakim terbaik bagi menilai dirinya. Sekiranya sesuatu jenis nyanyian itu membangkitkan rasa birahi, membawa pada dosa, merangsang naluri kebinatangan, menggelapkan kerohanian, ia mesti dihindari. Dan lihat, nilai sendirilah ketaninya. Ketani jadi hakim dari sendiri, ketani jadi hakim. Jadi kalau benda-benda kita rasa itu mengajak kepada kejahatan, maka tinggalkanlah. Dan mungkin yang terakhirnya bagi kita adalah disepakati sekiranya nyanyian itu diadakan sempadan aktiviti yang haram seperti parti arak atau parti yang membayar lucah, maka jadi haramlah juga. Jadilah haram juga. Mana Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya sebahagian umatku akan meminum arak menamakannya dengan nama lain. Wah, nak arak, nama dia kan nama apa lain namanya, sambil mendengarkan penyanyi yang diiring alat muzik. Allah akan menjadikan bumi menelan mereka dan akan menukar sebahagian daripada mereka jadi kera dan babi. Jadi itulah di antara perkara-perkara yang mungkin banyak lagi lah kita ingin bincang. Tapi itu sebagai di antara garis panduan dalam kita ni membuat hiburan ni. Mungkin kita akan kalau diizinkan kita akan berbincang. Kita akan sambung barangkali nanti. Di lain kesempatan banyak lagi perkara yang ingin kita sentuh. Kadang-kadang hiburan itu cantik dengan lagu-lagu yang memuji dan memberi kesedaran seperti yang digariskan tadi. Tetapi penonton-penontonnya pula yang barangkali bertentangan dengan pergaulan antara lelaki dan wanita yang terlalu rapat, dan juga dari segi pakaian penonton dan sebagainya lah. Kita akan sentuh juga mengenai perkara seperti ini. Dan juga barangkali kita sentuh hari ini memang karaoke digemari ramai, dipertandingkan. Kalau dipertandingkan secara sihat, alhamdulillah. Tapi ada yang menggamari karaoke ini apabila pencen pula membeli set di rumah untuk karaoke. Panggil kawan-kawan sampai tengah malam. Kalau malam minggu pukul 1, pukul 2 pagi baru berhenti. Jadi ganggu orang lain lagi orang. Jadi ini barangkali kalau ketani umur semakin meningkat ya, eloklah ketani sedar tentang kehidupan ketani, bahawa semakin hari ketani hidupan ini
umur meningkat, ajal semakin dekat. Jadi kita sedar-sedarlah dalam kehidupan kita. Kita minta maaf lah, bukan kita nak sindir-sindir siapa, tapi sebagai ilmu kita, kesedaran kita bersama, Ustaz, ya. Jadi itulah, hiburan memang diperlukan dalam kehidupan, seperti melihat langit yang cerah, awan yang cantik, itu semua adalah hiburan-hiburan kita seperti yang disentuh tadi. Dan lagu-lagu yang dibenarkan ialah lagu-lagu memuji Allah, lagu-lagu yang memberikan kesedaran, lagu-lagu patriotik, dan lagu-lagu yang menghiburkan hari-hari tertentu seperti hari raya haji, hari raya fitrah, dan hari-hari yang tertentu sebagainya lah. Jadi mudah-mudahan ini akan memberikan kesedaran kepada kita, garis pandu kepada kita. Para remaja, para belia kita hari ini dilemaskan dengan hiburan-hiburan, disajikan dengan hiburan-hiburan yang mengalpakan para remaja, para belia kita ini. Jadi kita patut sedarlah dalam kehidupan kita ini, dengan menghidangkan perkara-perkara sebegini, kita sepatutnya memberikan sesuatu yang terbaik untuk remaja dan belia kita ini, agar belia-belia kita ini akan menjadi orang yang berguna kepada bangsa, agama dan negara, dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin, insyaAllah. Kalau boleh kita banyakkan hiburan alternatif, sebagai alternatif kepada yang ada ni lah. Baiklah, terima kasih Ustaz.